Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Amin ya rabbal alamin. Thumma amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Bilal, para alim ulama, asatizah muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada malam ini insya-Allah kita sambung perkongsian daripada kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah yang mengandungi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan baca pada hadis yang ke-8, iaitu pada tajuk perbelanjaan untuk rumah tangga. An Abi Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtabisuha fahiya lahu sadaqah. Daripada Abi Mas'ud, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, apabila seseorang lelaki berbelanja untuk ahlinya, yakni rumah tangganya, hal keadaan ia ikhlaskan di dalam perbelanjaannya, maka perbelanjaan itu sedekah baginya. Keterangan hadis tersebut menerangkan bahawa apabila seorang lelaki membelanjakan wangnya atau yang lainnya kepada ahli rumahnya, iaitu kepada isterinya, anaknya dan kepada mereka yang di bawah tanggungannya, dengan bersih hati dan ikhlas kerana Allah, maka perbelanjaan yang dikeluarkan itu sama ada kecil atau besar, sedikit ataupun banyak, semuanya itu dihitung menjadi sedekah baginya. Artinya ia beroleh pahala sebagaimana ia bersedekah kepada orang yang lain. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Ta'ala, hadis yang kita baca ini dia lebih kepada, kalau mudah kita faham kok, ceritakan berkenaan tentang nafkah ataupun nafkah. Nafkah ataupun belanja yang dikeluarkan oleh ketua keluarga, iaitu si ayah ataupun si suami, untuk sara hidup kepada mereka hak wajib atas ayah ataupun suami tersebut. Kalau kita kok dalam sebuah keluarga, maka lelaki ketua keluarga lah, ayah tak suami, mengeluarkan belanja rumah, maka ianya dikira sebagai nafkah. Dan bila mana keluarkan itu dalam keadaan ikhlas sebagai salah satu tanggungjawab, maka ianya dikira sebagai bentuk pahala di sisi Allah Ta'ala. Bukan maksud kata kok kita beli barang dapur, beli pakai bini kita, beli pakai anak kita, beli makanan untuk anak bini kita tu bukan semata-mata ialah tengok pada zatnya habis pitih. Tapi di sana muslimin muslimat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut fahiya lahu sadaqah, maka belanja hak dia keluarkan itu semuanya dikira sebagai satu sedekah. Dan bila mana sebut sedekah ini, maka adanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nafkah ni muslimin muslimat, satu benda yang wajib kita beri kepada orang yang duduk di bawah tanggungan kita. Bila mana kita ni suami, maka orang hak duduk bawah kita adalah isteri. Bila mana kita ni ayah, maka hak duduk di bawah tanggungan kita ni siapa dia? Mak hak dalam keluarga tu lah bini kita dan juga anak-anak kita. Maka wajib beri. Hatta kalau kata anak yang isteri kita tu bekerja sekalipun, wajib atas kita ni suami beri nafkah pada bini. Melainkan di sana dah ada perbincangan di antara pasangan ni, suami isteri ni, mak ayah ni ada perbincangan dah. Bini ni kata, bang, tak apalah belanja-belanja rumah, barang dapur apa semua tu kita kosi vitih. Kita sikit, abang sikit. Tak apalah dakwi ke kita pun duit belanja, dah moga kita ada gaji sendiri dah. Maka hak tu tak apa. Tak apalah, lepas kewajipan kita. Tapi bila mana tidak ada persetujuan ataupun redha isteri, seperti mana hak kita sebut tu tadi,
dan suami tetap juga enggan beri nafkah tu, maka ia dikira sebagai hutang kepada isteri dia. Maksudnya dia tidak melaksanakan kewajipan lah pada isteri tu. Sepatutnya beri. Beli makan, beli makan, beli pakai, beli barang dapur, beli barang rumah, beli alat-alat kebersihan kepada isteri. Itu semuanya sebenarnya duduk atas kepala seorang suami ataupun ayah. Tapi ialah lain kok moga duduk dalam rumah tu suami isteri bekerja. Suami memang dah bekerja, isteri pun bekerja. Maka sampingan-sampingan untuk alat-alat kebersihan orang puang ni apa semua perkara dia boleh beli sendiri. Tapi atas suami tu perlulah dia menyediakan pula hak, kita kata wajibnya. Apa dia? Sebenarnya ada 7 benda yang suami mesti beri kepada isteri dan juga anak-anak dia ataupun orang di bawah tanggungannya. Di antaranya disebut oleh ulama, bab makan kena berilah pada bini, pada anak-anak. Bukannya kata suku dah, biar dah suami tu beli dah barang dapur, makanan, tempat tinggal orang kata sedia dah dengan sewa rumah apa bayar belaka dah untuk keselesaan isteri duduk, untuk anak-anak duduk. Lepas tu bini pula kata dah mana nafkah sayanya. Kadang-kadang orang puang ni dia fikir pitih tu nafkah atas dia. Sedangkan barang dapur hak suami beli tu nafkah tu. Makanan hak ada cukup sampai sebulan tu nafkah tu. Alat-alat kebersihan minta maaf sebut mak kita belakang kakak kita hak ada. Alat-alat kebersihan, contoh bila mana datang uzur beli kita kata apa ni, tolak wanita tu lah, nafkah lah tu. Sediakan tempat tinggal untuk kita duduk, untuk kita tidur, untuk kita berhibur dengan anak-anak, dengan suami. Itu nafkah tu. Bila suami dah sediakan benda ni, tiba-tiba kita kata dah mana nafkah sayanya. Kita anggap pitih tu sebagai satu nafkah. Sedangkan makan, minum, tempat tinggal semua tu nafkah lah. Jadi jangan kita salah faham. Kita dah anggap pitih tu nafkah, makan minum tu pula suku pula. Tidak. Tidak. Tapi ada pun kalau dah si suami itu berkemampuan. Berkemampuan pitih dia boleh beri dalam masa sama, makan, minum, pakaian, alat kebersihan, barang rumah, barang dapur, dia boleh beli pula dengan duit orang suku. Pitih pula suku dia beri pada isteri pula. Tu tak apa, tak ada masalah. Tetap juga kedua-duanya ini, pitih hak dia beri pada isteri dan nafkah-nafkah wajib hak dia sediakan tiap-tiap bulan itu, semuanya dikira sebagai satu sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat. Apa pun hak kita nak sebut malam ni bahawa nafkah itu wajib pada isteri, diberikan kepada isteri walaupun isteri itu bekerja, ada pitih banyak dan sebagainya. Pernah kawan saya muslimin muslimat, isteri dia bekerja, dia pun bekerja. Satu hari bini dia pun minta pada dia RM1. Bini dia minta pada dia RM1. Ni dia cerita sendirilah. Bini dia tiba-tiba minta RM1. Dia pun pelik. Dia kata dah buat apa minta dengan kita ni RM1. Lepas tu isteri kata, saya nak lepas kewajipan abang. Saya bekerja, saya tak perlu dah pitih abang. Tapi saya nak biar abang ni tunaikan juga kewajipan nafkah atas saya ni. Jadi RM1 yang abang beri tu, saya anggap ni nafkah abang pada saya. Tak apa, lepas. Lepas. Atas RM1 pun sebulan. Tapi ikutlah pada ulama sebutnya, jika mana kita kata apa, nafkah ini mengikut kepada kemampuan si suami. Ikut pada kemampuan si suami. Tidaklah kita ukur dengan jiran kita, suami dia beri berapa. Kita ni boleh berapa, jangan kita ukur jiran kita. Kena ukur pada kemampuan si suami kita. Kena ikut kemampuan ketua keluarga kita. Baik. Sebab tu di antaranya ulama pun kata apa, sekurang-kurangnya dia sudut nafkah pakaian lah. Dia sudut nafkah pakaian. Sekurang-kurangnya bagi si suami ataupun bagi si ayah membelanjakan duit untuk pakaian ahli keluarganya setahun sekali, sekurang-kurangnya. Lepas nafkah dari sudut pakaian. Tu. Baik. Lalu muallif kita dia sebut sini ni, bila mana wang hak kita belanjakan pada isteri, pada anak ataupun orang hak duduk bawah tanggungan kita,
Dan kita keluarkan itu dalam keadaan tidak berhati, bersih hati kita, ikhlas kerana Allah, maka apa hak kita tubik itu semuanya dikira sebagaimana sedekah. Sebagaimana sedekah pahalanya. Sebaliknya, kalau seorang mengeluarkan perbelanjaan kepada mereka yang tersebut bukan dengan bersih hati atau bukan dengan ikhlas, maka terlepaslah ia daripada kewajipan tanggungannya yang wajib, tetapi tiada beroleh apa-apa pahala. Tanggungan kita kata kewajipan tu lepas bila mana kita beri nafkah pada isteri kita, pada anak-anak kita dalam keadaan tidak ikhlas. Ni perbahasan sudut tidak ikhlas. Kita beri tapi dalam keadaan tidak ikhlas, berat hati sokmo nak beri. Pahala tak ada tapi terlepas kewajipan. Kewajipan terlepas tapi pahala tak ada. Berlainan dengan orang yang keluarkan nafkah dalam keadaan ikhlas. Dia kata ni untuk pakai bini aku, ni untuk makan anak-anak aku. Rumah sewa hak aku bayar ni, ataupun rumah hak aku beli ni aku bayar tiap-tiap bulan ni untuk keselesaan anak-anak aku, ikhlas aku buat untuk mereka ni kerana Allah Taala. Dapat pahala dalam masa sama, telah kita kata apa ni, kewajipan tu terlepas. Jika mana dia ikhlas, terlepas dua benda. Kewajipan terlepas, pahala dapat dua perkara. Tapi bila mana kita beri nafkah dan kata tak ikhlas, dapat saja apa dia? Terlepas kewajipan, pahala tak ada. Pahala tu tak ada. Baik, kadang-kadang orang tanya, nafkah ni, duit belanja ni, hak kita waktu beg ni wajib tak beri kepada mak ayah, duit belanja, duit gaji kita, apa semua perkara. Minta maaf kalau benda ni sensitif. Baik. Bila mana kita duduk dalam sebuah keluarga, keutamaan pitih kita itu mesti diberi kepada susunan-susunan yang telah disusun oleh agama kita. Bila mana si ketua keluarga dah ada isteri ataupun ada anak-anak, maka kewajipannya diaulakan perbelanjaan itu mesti diutamakan kepada isteri terlebih dahulu. Dan ini disusun. Isteri hak pertama. Lepas dah bagian isteri, anak-anak pula. Anak-anak pula. Katakanlah kita ni ada anak-anak kecil dan ada anak-anak besar hak nikah kahwin dah. Maka susunan yang agama letak, selepas mana isteri, anak-anak hak masih duduk bawah tanggungan kita, dan susunan yang ketiga adalah anak-anak kita yang tubik dah daripada tanggungan kita, tapi dia ni fakir, maka kita kena beri pada dia dulu. Lepas yang keempat, barulah ibu dan ayah kita. Barulah ibu dan ayah. Dan nafkah pada ibu dan ayah ni tak wajib. Tetapi anak yang baik, anak yang soleh, lagu-lagu mana pun dia akan bantu mak ayah dia yang susah. Ataupun kalau mak ayah tak susah pun, dia akan beri juga tanda apa? Tanda kasih dia dan tanda dia mengenang jasa dan pengorbanan mak dan ayah dia. Tapi biar hak paling pentingnya, lepas dulu kewajipan atas isteri, lepas dulu kewajipan untuk anak-anak tu dulu, baru bagi pada mak ayah. Bimbang apa? Betul, kita kadang-kadang nak buat baik pada mak ayah, tu betul. Tapi bimbang dalam masa sama kita buat kebaikan pada mak ayah, kita dapat dosa. Kerana apa? Kerana tidak mengutamakan kewajipan yang perlu diutamakan, iaitu isteri dan anak-anak kita. Itu dulu. Tapi bila mana dah kita kata hidup dalam keadaan suasana berkeluarga, suasana yang soleh, isteri ataupun suami itu bekerja, hatta kalau suami saja bekerja, isteri tak bekerja, kadang-kadang kalau isteri yang baik ni, dia kata apa? Beri dah lagi ke mak ayah, berilah sikit, ulur sikit. Hak kita ni tak apalah, pandang-pandang cukup kita ni, tak apa dah. Kadang-kadang kita kata apa? Isteri hak baik, gitu perangai dia. Dia akan ingatkan suami dia, beri pada mak ayah. Dalam masa sama, dia ingatkan juga tentang nafkah suami itu mesti beri kepada isteri dan anak-anak dia. Waktu dulu. Maka itulah susunan yang diberikan oleh agama kita. Kena ikut tu. Tak boleh kita lakah dulu. Tak boleh kita nak lakah. Maka biar keutamaannya duduk situ dulu, barulah kita beri kepada yang selain daripada itu. Dan termasuklah juga nafkah hari ni. Kita sebut dari sudut keselesaan rumah tu, bil api, bil air tu nafkah belaka. Maksud kata sekiranya ada rumah, tapi si suami, si ayah ni tak bayar bil api, tak bayar bil air, gelak anak bini.
Tak mandi anak bini, buat apa? Tak bayar bil api, tak bayar bil air. Maka tidak lengkap dia sudut nafkah rumah dah ada. Tak, tapi tidak sempurna dia sudut nafkahnya kerana apa? Kerana tidak kita apa? Tidak cukup dari sudut keselesaannya. Nah, maka keutamaannya kena tengok kena tengok aulawiyahnya duk mana. Baik. Oleh itu hendaklah seseorang itu bersih hati dan ikhlas ketika mengeluarkan perbelanjaan rumahnya supaya mendapat pahala di samping terlepasnya daripada tanggungan yang wajib, serta berjalanlah roda kehidupan rumah tangga dengan baik dan mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Dan maka muallif kitab ingat pada kita, terutama kita lah orang lelaki ni. Dan bila mana kita tiap-tiap bulan, hujung-hujung bulan dapat bitih gaji apa semua, bersihkan hati, ikhlaskan hati, keluarkan perbelanjaan rumah, nafkah kita itulah, dan supaya dapat pahala. Dan insya-Allah bila mana sedekah ini hak kita keluarkan ini, perbelanjaan hak wajib kita buat ini, maka insya-Allah ya Allah Taala akan gandakan lagi rezeki kita insya-Allah. Apatah lagi kalau nafkah hak kita keluarkan itu datang daripada hasil penat lelah kita bekerja dan sebagainya. Allah Taala pandang dengan pandangan yang sungguh-sungguh. Dan kerana Allah Taala ni dia suka lelaki yang bekerja untuk menanggung anak bini dia. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dia pernah sebut, dia kata apa? Tidaklah hujang itu menurunkan emas dan juga perak. Maka wajib atas manusia itu bekerja untuk mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerja buat kita tiap-tiap hari kita tu buatlah kerana Allah. Dengan niat nak sediakan nafkah untuk anak bini kita supaya cukup makan minum dia, pekerjaan pelajarannya dan sebagainya. Dan bila mana mati dan keadaan bekerja, ada juga ulama berpendapat orang yang mati dalam keadaan bekerja ni untuk apa? Untuk tanggung anak bini dia. Ada ulama menyatakan dia termasuk di dalam kalangan orang-orang yang mati syahid. Mati syahid lagu mana? Syahid akhirat. Dan akan dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu. Selesai pada hadis yang ke-8. Hadis yang ke-9, orang yang Allah kehendaki kebaikannya. Al-Bukhari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din wa innamal ilmu bitta'allumi. Al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah kepadanya akan kebaikan, diberikan faham yakni pengertian kepadanya dalam agama, dan hanya pengetahuan itu dengan belajar. Keterangan hadis tersebut menerangkan bahawa barang siapa yang dikehendaki Allah kepadanya akan kebaikan dunia dan akhirat, nescaya diberikan kepadanya fahaman atau pengertian di dalam agama. Baik. Hadis ni nak ayatnya bahawa cara Allah Subhanahu wa taala nak berikan sesuatu kebaikan kepada manusia ni, Allah Taala ni akan beri dia ni mudah faham pada agama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan lorongkan dan lapangkan hidupnya untuk belajar agama. Dan insya-Allah lah mudah-mudahan duduk kita malam ni kita tekung duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ni, Allah beri pada kita ni faham dalam agama. Dan hadis ni sebenarnya juga muslimin muslimat nak menunjukkan pada kita tentang kelebihan orang-orang yang diberi faham dalam agama. Bila mana belajar, maka orang tu faham tentang kitab Allah, belajar faham tentang Quran, tentang isi kandung Quran, beramal pula dengan Quran. Bila mana duduk dalam majlis ilmu, Allah beri faham pula apa dia? Sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah beri faham tentang apa dia? Tentang syariat. Allah beri faham tentang hukum hakam dan sebagainya. Itu semuanya adalah lorongan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagu mana pun hasilnya, kita nak dapat kebaikan itu mesti dengan belajar. Nak diberikan faham agama tu, kita tak boleh ngaduk saja tiba-tiba mari ilmu, tak boleh. Dia mesti dengan apa? Mesti dengan usaha, dengan ijtihad gitu.
Tak, dengan usaha kita. Ya tak boleh duduk saja tiba-tiba nak mari ilmu, nak reti bab agama duduk rumah ha? Tak boleh. Dah ialah lain zaman teknologi serba-serbi ada dalam telefon tu. Tak, tapi lagu mana pun kalau tak buka tak boleh ilmu juga. Sama juga kalau kata ilmu tu hanya ada di masjid saja. Maka mesti datang dengan usaha. Usaha tu apa? Dengan berjalan, dengan rohit motor, dengan naik motor, dengan naik kereta baru sampai masjid. Tak, sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa innamal ilmu bitta'allumi. Ilmu tu nak tak nak boleh ke kita ni mesti dengan cara belajar. Mari belajar baru dapat ilmu, dan bila dapat ilmu insya-Allah Allah nak beri kebaikan pada kita, maka Allah beri faham tentang agama untuk kita. Dah tu. Baik. Kalau kita melihat tentang belajar ini, satu kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam muslimin muslimat. Kita bawa satu cerita. Tak, mungkin di kalangan kita pernah dengar nama sahabat ni, dan mungkin ada tak pernah dengar nama sahabat ni. Seorang sahabat Nabi namanya At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu. At-Tufail. At-Tufail bin Amr. At-Tufail bin Amr ni asal daripada Yaman. Satu negara, satu negeri yang bernama Tihamah. At-Tufail ni satu hari dia datang ke Mekah, daripada kampung dia tu datang ke Mekah, dan dia ni orang ketua kabilah. Orang cerdik, orang bijak, sastrawan tepat dia. Orang pandai serba-serbi ni, At-Tufail bin Amr. Datang ke Mekah. Seperti biasalah orang dulu datang Mekah ni nak buat haji, nak bertawaf di Kaabah dengan cara jahiliah lah. Tak bertawaf pun lagi. Orang Mekah tahu At-Tufail ni nak masuk ke Mekah, dan dia orang tahu At-Tufail ni dah sampai ke Mekah, lalu dia tahan At-Tufail. Lalu dia kata, wahai Tufail, mungkin dia ingat di Mekah ni ada seorang lelaki nama Muhammad. Perangai dia jahat. Dia nak putuskan perpaduan kita. Dia nak musnahkan kesatuan kita. Dia larang kita jangan sembah Tuhan kita, kena sembah Tuhan dia. Macam-macam dia cerita buruk pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Tufail ni berasa takut. Takut apa? Takut termakan. Termakan apa? Termakan pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Maksud kata dia tak suka. Kerana dia hasut begitu, maka dia tak ada keinginan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi takdir Allah lah, bila mana Allah nak capai hidayah ni. Satu hari Tufail duduk berjalan sekitar Kaabah itu, tiba-tiba ternampak Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah semayang. Dan semayang Nabi ni macam ni lah, semayang kita ni kok berlainan lah dengan orang ibadat orang-orang Arab jahiliyah. Maka dia tengok Nabi semayang ni, dia rasa tertarik. Dia kata, bagus jenis semayang gini ni. Lepas tu dia dengar pula bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu lepas habis Nabi selesai semayang, dia pun ikut slow-slow belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa kepada Nabi sedar kedatangan Tufail ni. Maka Tufail pun minta Nabi SAW bacakan balik ayat-ayat yang Nabi SAW bacakan tadi. Disebut dalam kisah ini, Nabi SAW di antara ada dua surah Nabi baca. Di antara Nabi baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nabi baca, lalu Tufail ni orang yang bijak, ahli bahasa, orang yang reti bahasa Arab ni dengan reti hak sungguh-sungguh. Maka dia rasa tertarik, lalu kata ni bukan ayat manusia, ni ayat Tuhan. Maka dia beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana dia beriman, dia pun buat keputusan nak menetap beberapa lama lagi di Mekah ini untuk apa? Untuk belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini belajar. Ni apa yang kita belajar. At-Tufail waktu lepas mana masuk Islam tak boleh balik kampung. Tak boleh lagi balik kampung, dia nak belajar lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dia belajar agama terus dengan Rasulullah SAW, dan belajar juga tentang Quran, isi kandung Quran. Dia belajar sampailah dia rasa ilmu tu cukup untuk dia bawa bekal balik ke kampung. Maka dia minta izin pada Nabi SAW untuk balik ke kampung, berdakwah kepada orang kampung dia. Maka Nabi SAW mengizinkan At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu ini untuk balik ke kampung. Dengan bekal ilmu yang dia ada. Allah dah berilah kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan pergi belajar dengan Rasulullah SAW, lalu dapat ilmu, maka dapat kebaikan Islam itu.
Maka dia balik ke kampung, dia berdakwah, siapa ke rumah, siapa di kampung dia jumpa ayah dia hak pertamanya, dia kata, ayah, kita tak boleh duduk sama dah lepas ni. Dia kata, kita tak boleh duduk sama dah lepas ni. Ayah dia kata, dah buat apa? Sebab agama kita ni duduk sama dah. Saya agama lain, ayah agama lain. Ayah ni tahu anak dia ni orang yang baik. Maka tak mudah-mudah dia nak terima ajaran hak salah. Maka kata, benda hak dia bawa hari ni ajaran Islam itu adalah ajaran yang baik. Kerana anak dia ni, dia tahu anak dia ni dia reti timbang hak mana baik mana buruk. Maka ayah tak cakap banyak. Ayah kata, dinuk, agama aku adalah agamamu. Maka ayah ni masuk Islam juga, ikut At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu. Pergi pada bini dia pula. Dalam keadaan bekah hati ni dengan apa? Kebaikan Islam hak ada ni, ilmu hak ada tu. Dia pergi pada isteri dia kata, wahai isteriku, hari ni kita kena berpisah. Isteri dia kata, buat apa pula? Kerana agama kita lain dah, kata At-Tufail. Lalu bini dia tahu suami dia ni baik. Lalu dia kata, dinuk, agama aku agamamu. Maka masuk Islam juga isteri dia. Lepas pada ayah dia masuk Islam, isteri masuk Islam, maka Tufail buat keputusan nak berdakwah pada seluruh kabilah dia. Lalu bila mana dia berdakwah, sambutan yang diterima dingin. Maksudnya tak diterima oleh orang kampung dia. Melainkan seorang Melainkan seorang. Siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Islam di tangan At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab tu ulama kata bila cerita bab At-Tufail bin Amr ini, dia kata At-Tufail bin Amr ini pahalanya sangat besar, mengalir sokmo. Sebab apa? Kerana jasa dia lah Abu Hurairah tu reti nak riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sampai hari ni nama Abu Hurairah tu sentiasa disebut. Sebut hadis je nama Abu Hurairah ada. Maka kerana Abu Hurairah tu membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak asalnya daripada siapa? Daripada At-Tufail dah yang mengislamkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lalu kebaikan yang didapat oleh Tufail dikongsi kepada Abu Hurairah, lalu berkembanglah kebaikan tersebut dan sampai ke hari ini mengalir kebaikan tersebut. Jadi makna apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Nabi SAW kata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, ini orang yang Allah Ta'ala nak padanya mendapat kebaikan akan diberikan faham agama. Satu, kebaikan untuk diri. Bila mana dia sendiri faham agama, maka kebaikan untuk dia. Dia boleh pandu hidup dia ikut pada syariat. Dia boleh hidup dalam keadaan tahu hak mana baik, hak mana buruk. Kenapa? Kerana faham dia pada agama. Lalu bila mana dia faham agama, maka disebarkan apa yang dia faham itu pada orang lain. Maka orang lain itu juga mendapat kebaikan. Dalam masa sama, dia turut dan mendapat kebaikan daripada apa yang orang buat, hasil daripada apa yang dia ajar. Maka ilmu ini satu benda yang perlu kita sebarkan supaya kebaikan-kebaikan tersebut sentiasa ada pada kita walaupun kita telah meninggalkan dunia ini, muslimin muslimat. Sebab tu perkara asas dalam agama ni kita tekan sokmo. Kita sebut sokmo dalam kuliah kita sebagai ingatan untuk kita sendiri pun. Perkara asas dalam agama, contoh dalam bab af'al semayang kita, perbuatan semayang kita, ataupun bacaan rukun hak paling penting dalam solat kita, iaitu Al-Fatihah. Biar kita dulu hak ajar anak-anak kita, muslimin muslimat. Tapi dengan syarat biar kita reti juga. Jangan kita ajar anak tu semayang dalam keadaan kita tukar sujud dulu ke rukuk dulu. Ada? Biar kita jangan tukar, biar kita reti sungguh, boleh nak ajar anak kita. Jadi bab rukuk, bab sujud, perbuatan dalam sembahyang tu benda asas sekali dan memang anak-anak kita akan buat tiap-tiap hari. Maka biar kita dulu hak jadi guru dia, supaya bila mana dia membesar dalam keadaan dia reti sembahyang, bila mana dia rukuk, pahala untuk ayah dia. Bila mana dia sujud, pahala untuk ayah dia. Bila mana dia tahiyat, pahala untuk ayah dia. Sebab apa? Ayah dia menunjukkan kebaikan, hasil ayah tu faham agama yang Allah Ta'ala kurniakan pada ayah dia. Ajar anak Al-Fatihah, baca semua Al-Fatihah anak ni, maka dapat pahala pada ayah tu juga. Dapat pahala pada si ayah, dapat pahala pada mak dan sebagainya. Maka perkara asas dalam agama kita mesti beri dulu pada anak-anak sebelum kita lepas pada guru-guru yang lain. Dalam sebagai satu syaratnya,
kita pun kena reti apa kita nak ajar pada si anak tu lah. Baik. Orang yang betul-betul faham dalam agama dan dalam soal-soal yang berkenaan dengannya dengan sepenuh-penuh faham hingga perasaan agamanya itu terlekat kuat di jiwanya, amatlah payah baginya memasukkan dirinya ke jurang kehinaan atau kejahatan, dan kerana ini ia akan berada dalam keadaan yang selamat dan terpelihara dirinya dari segala maksiat. Baik. Bila mana Allah faham pada kita ni agama, dak kita reti mana dosa, mana pahala, mana baik, mana buruk, mana hak bawa kita ke syurga, mana bawa kita ke neraka, maka fatrah kita duduk dalam dunia ni, dalam masa hak kita duduk atas dunia ni, kita reti dan untuk jauhkan diri kita ni daripada buat kemaksiatan dan kejahatan. Kenapa? Kerana ada bekal agama. Sebab tu orang yang belajar ni dia lebih baik daripada orang yang beribadat. Di antaranya disebut seorang yang alim lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah. Kenapa? Kerana ahli ibadat bila mana tak belajar dia mudah ditipu. Tapi orang alim bila mana dia reti, maka ibadatnya insya-Allah akan baik, akan comel. Seperti mana yang kita pernah sebut sini kok. Kisah Israiliyatnya, zaman Bani Israel ada seorang lelaki abid yang suka sembahyang tapi tak belajar. Nama dia Basisa. Pernah dengar kok? Basisa ni muslimin muslimat, orang yang kalau kata ibadat orang respect ke dia. Dia tak akan keluar daripada masjid itu melainkan untuk sekejap untuk beli barang-barang kelengkapan dia, untuk beli makan minum. Lepas tu dia duduk lama dalam masjid. Beberapa hari duduk lama dalam masjid. Satu hari Allah uji iman dia muslimin muslimat. Datang syaitan menyerupai seorang lelaki beribadat lebih daripada dia beribadat. Contohlah saya beri untuk mudah faham. Kadang-kadang Basisa ni duduk masjid 40 hari duduk baru dia keluar cari barang. Tapi syaitan ni lama lagi duduk dalam masjid. Lalu Basisa ni rasa kagum. Dia kata, boleh tahan lelaki ni hebat daripada aku ni ibadat ni. Lagu mana nak jadi macam dia ni? Lalu Basisa ni pun tanya, lagu mana nak jadi macam mu ni? Lalu si lelaki ni, asalnya syaitan menyerupai lelaki ni, dia kata senang je nak jadi macam aku. Mu kena berzina dengan orang puan. Kena berzina. Dia kata, tak boleh. Cari orang tahu je. Minta maaf. Mu kena bunuh dulu. Mu kena bunuh baru boleh jadi hebat macam aku. Lalu dia kata tak boleh, nanti orang tahu. Kalau tak bunuh tak apa, mu kena berzina dengan mana-mana perempuan. Tak boleh, nanti orang tahu. Mudah-mudahan kita akan cerita. Kata dah kalau tak boleh juga, senang. Mu minum arak. Mu minum arak, maka mu akan boleh jadi hebat macam aku. Kata setan. Lalu Basisa ni kok dia fikir panjang macam mana, minum arak boleh susu-susu orang tak tahu. Lalu dia pun minum arak muslimin muslimat. Dia beli arak dengan seorang perempuan yang menjual arak. Dia minum arak, minum sampai mabuk. Dan bila mana mabuk ni kok, mata pina selalu dah tengok puang kok tarik lalu penjual arak tu tadi ya. Tarik penjual, jual arak tadi, perempuan penjual arak tadi berzina pun dengan puang tu tadi. Oleh kerana takut perbuatan dia tu diketahui oleh orang lain, lalu Basisa ni pok bunuh pula perempuan tu tadi. Akhirnya hak asal nak dapat kehebatan dalam ibadat kerana bodoh. Dia tak reti, tak tahu bahawa arak adalah ummul khaba'ith, ibu bagi segala keburukan, kejahatan. Maka dia buat hak tu, dia ambil hak tu, maka habis. Dia buat belaka benda hak dia tak mahu buat. Asal apa ni? Ahli ibadat tapi tak belajar. Tidak ada ilmu, maka dia buat semata-mata kerana nak mendapat kebaikan dari sudut ibadat semata-mata. Kehebatan dari sudut ibadat, tapi dalam keadaan ilmunya tak ada. Maka dia terumban dalam jurang kehinaan dan maksiat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu hak kita dapat ini yang Allah Taala bagi itu tak lain tak bukan untuk supaya kita selamat dan terpelihara daripada kejahatan dan juga maksiat. Seterusnya junjungan menyambung sabdanya, itu hanya pengetahuan itu dengan belajar. Artinya pengetahuan itu dapat dicapai dengan belajar bersungguh-sungguh. Ini menunjukkan bahawa Islam agama pelajaran dan pengetahuan, biar apa jua jenis, tak boleh dihasilkan kalau tidak dengan belajar. Kerana itu kalau mahu pengetahuan, belajarlah menurut kesempurnaan masing-masing.
Jangan pedulikan apa-apa kesusahan di dalam usaha mempelajarinya. Jadi muallif kitab kata, hadis Nabi SAW kata, innamal ilmu bitta'allumi, itu nak menunjukkan bahawa nak dapatkan ilmu itu mesti dengan belajar sungguh-sungguh. Jangan dengan tidak belajar. Hadapkanlah kepadanya dengan tenaga dan sepenuh kemahuan dalam lapangan ilmu agama dengan ilmu-ilmu lain yang berfaedah dunia dan akhirat. Perkara paling asas belajar agama dulu. Lepas pada tu gilah ambil pada ilmu-ilmu fardu kifayah, ilmu sains ke, ilmu matematik ke, ilmu geografi ke, ilmu sejarah ke, ambil sebagai satu faedah juga. Orang Islam ni dia kena reti belaka. Dia tak boleh hanya reti bab agama saja. Bab sejarah mudah kena tipu. Contoh. Bab geografi mudah kena tipu. Orang kata Kedah belah utara, dia faham Kedah belah selatan. Kena tipu. Nampak Islam ni dak hebat. Sebagai contoh. Jadi hak fardu ainnya agama. Belajar agama fardu ain. Letak dulu hak tu. Ada asas dulu hak agama, maka barulah cedok hak lain. Ilmu-ilmu fardu kifayah dan ilmu sains, ilmu matematik dan sebagainya lah kita sebut. Tapi apa pun tak kisahlah, mana-mana ilmu mesti dengan kesungguhan. Bila tak ada kesungguhan, maka seseorang itu tidak akan mencapai makna ilmu itu. Tak akan dapat. Dengan malah-malah, dengan tak semangat, maka tidak akan dapat ilmu. Dan bila mana ilmu kita ada ni, tak lain dan tak bukan muslimin muslimat, Islam aja ilmu yang kita ada mesti kita sebarkan. Mesti kita sebarkan ilmu. Nabi SAW, kalau kita tengok sirah Rasulullah, Nabi ni banyak ataupun ramai Nabi SAW ni harta, ramai di kalangan sahabat untuk sebarkan ilmu. Dan sahabat-sahabat hak Nabi harta ni semua dah sahabat-sahabat yang berilmu, yang ada ilmu lah. Di antaranya Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Muaz bin Jabal ni muslimin muslimat masuk Islam umur belasan tahun. Umur belasan tahun, umur 18, 19 gitu masuk Islam. Dia orang Madinah. Tapi Allah ni nak capukkan kebaikan pada Muaz bin Jabal ni, Allah Ta'ala beri Muaz ni mudah faham agama. Mudah lekat kepala-kepala. Akhirnya umur 20-an, awal 20-an tu Nabi hantar Muaz bin Jabal ke Yaman untuk sebarkan ilmu agama. Tengok kebaikan Allah beri pada Muaz faham agama, lalu Allah nak melalui Nabi SAW Muaz ini sebarkan kebaikan, kefahaman hak dia tu supaya orang lain dapat kebaikan juga. Lalu Muaz dihantar ke Yaman. Muaz dihantar ke Yaman umur 20-an. Dan itulah pertemuan terakhir Muaz bin Jabal dengan Nabi SAW, kerana selepas itu Rasulullah SAW wafat. Dan awal 30-an Muaz bin Jabal ni wafat juga, mati Muaz bin Jabal. Usia yang sangat muda, tapi seorang sahabat yang sangat alim. Sangat alim, reti bab halal, bab haram, dan diperakui ilmunya oleh Nabi SAW. Dan orang berilmu dengan orang tidak berilmu ni, fitrahnya memang Allah Ta'ala buat orang berilmu tu dipandang tinggi oleh manusia. Dan Allah Ta'ala dah angkat darjat orang berilmu tu lebih daripada orang yang tidak berilmu. Memang gitu Allah Ta'ala buat. Tapi kena ingat, orang yang berilmu bila mana salah guna ilmunya, tu akan mendapat kecelakaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahu halal haram. Tapi selewengkan ilmu tersebut untuk apa? Untuk jaga periuk nasi sendiri. Untuk jaga kelebihan diri dan sebagainya. Maka akan diberikan kecelakaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan maksudnya ilmu ni hak kita ada boleh beri kemegahan pada kita, maksudnya boleh mengangkat kita. Dan ilmu tu juga sebenarnya kalau salah guna akan berikan kehinaan kepada kita muslimin muslimat. Jadi apa pun kita orang Islam ini, memang Allah Nabi SAW menghendaki kita ni sentiasa belajar. Nabi kata belajarlah ilmu, dan ilmu itu Nabi SAW kata faridatun ala kulli muslim. Kewajipan bagi orang-orang yang Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa lorongkan kita, berikan hati kita ni hati yang mudah untuk belajar dan menerima ilmu, insya-Allah. Dan mudah-mudahan dengan ilmu tersebut kita akan dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu sajalah muslimin muslimat untuk malam ni. Apa yang datang daripada Allah yang buruk, kelemahan di sisi sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.